Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada hari Khamis yang lalu, episod terakhir Misteri Mona telah pun kita tengok kan. Okey, cerita ataupun drama yang memberi pendedahan tentang mental illness kepada penonton drama di negara kita kan. So saya sangat salute lah pada permulaan ni kan, pendedahan ni. Actually ada juga beberapa filem tanah air kita yang buat, tapi drama tu macam jarang. Tapi ini antara yang the best lah. Okay, so drama Misteri Mona ni di mana dia Anum ni, watak Anum yang dipanggil dissociative identity disorder. Okey, kalau kat luar negara ada satu kes yang menarik perhatian saya, yang saya mungkin nak share dengan you all semua, ialah tentang seorang wanita yang ada dan didiagnose penyakit ini, dissociative identity disorder. Beliau mempunyai 2,500 personality. Di mana seperti Anum dalam kisah Misteri Mona tu mempunyai trauma, begitu juga dengan wanita yang bernama Jenny Hennes. Okay, dia mempunyai trauma. Ayah beliau ialah pedophile, ataupun mungkin ayah beliau adalah seorang penyelaian seksual. Ayah beliau, ayah Jenny Hennes ni berkahwin dengan mak dia. Dia adalah ayah kandung kepada Jenny Hennes. Sejak Jenny Hennes berusia 4 tahun sehingga umur 11 tahun, ayah dia dah mendera dia secara seksual. Sehingga menyebabkan kerosakan organ dalam badan dia. Dan beliau pada umur 21 tahun, pada umur 49 tahun 2019, terpaksa melakukan pelbagai pembedahan untuk merestructure dia punya organ yang rosak akibat daripada penderaan yang ayah dia lakukan. Waktu dia berumur 4 tahun sehingga 11 tahun tu, penderaan itu berlaku, ayah dia telah menyebabkan dia membentuk berbagai personality. Macam personality yang paling, waktu tu yang paling utama yang menjadi, yang memberi penyaksian, yang memberi keterangan di mahkamah bernama Symphony, iaitu kanak-kanak yang berusia 4 tahun. Itu antara personality dia yang memberi, dia ada 5 personality yang memberi keterangan di mahkamah. Ini adalah kes pertama di dunia dan juga di Australia. Dia pertama kali seorang yang memiliki dissociative identity disorder memberi keterangan di mahkamah, di mana semua beberapa personality dia yang penting dalam berkaitan dengan kes tu diangkat keterangan dia. So Symphony ni memberi keterangan tentang bagaimana ayah dia mendera dia. Ayah dia telah kena pertuduhan sebanyak 367 pertuduhan. Dan keterangan Symphony tu sangat detail, dan kalau orang dengar memang traumatik, sehingga kan ayah dia mengaku 25 pertuduhan yang paling teruk. Organ dalaman, organ seksual beliau rosak. Dan juga salah satu mata beliau bukan betul lah impair, macam rosak lah. So ayah dia ni bila mendera tu, sepanjang dia umur 4 tahun hingga 11 tahun, ayah dia kata jangan fikir tentang apa yang berlaku. Ayah boleh baca fikiran kau. So kalau kau fikir apa yang berlaku pun, atau kau beritahu orang ke, ayah akan bunuh kakak, abang dan juga mak kau. So Jenny ni mungkin dirasa, mungkin kerana dia punya minda tu telah dicerobohi daripada awal oleh ayah dia, itu yang mungkin menyebabkan personality disorder beliau, hingga menyebabkan ada 2,500 personality. Dan ayah beliau, Jenny ni telah pun dikenakan hukuman penjara selama 42 tahun tak silap saya, di waktu usianya umur 72 tahun. Penderaan ni berlaku daripada umur Symphony berumur 4 hingga 11 tahun. Tak ada orang pun tahu tentang peristiwa ini. Dinyatakan dia tak percaya pada mak dia. Jenny Hennes berumur 11 tahun ni, mak dan ayahnya telah pun berpisah, bercerai. Tapi apa yang menarik sebenarnya, ada satu lagi artikel yang saya baca, ayah dia telah ditangkap di negara lain. Ayah dia pergi luar negara, ayah dia keluar daripada Australia, ditangkap sebagai penjenayah seksual juga. Dan masa tu lah yang berkuasa Australia ni dapat tangkap ayah dia, dapat
untuk bawa balik ayah dia dan buat pertuduhan tu. Dan ayah dia sebenarnya dah dipenjara pun tak silap dekat negara tu. So ayah dia ni, kalau tengok muka ayah dia memang macam nerd lah kan. So ayah dia mendera dia secara seksual, yang paling teruk sekali kes seksual kanak-kanak, penderaan yang pernah direport lah, pernah dilaporkan di media di Australia. So sebenarnya penyakit beliau, penyakit mental illness ni, dissociative identity disorder ni lah yang menolong beliau untuk cope sebagai manusia waras kan. So dia kata 2500 personality ni lah yang bantu dia menjalani kehidupan sebagai manusia normal. Walaupun beliau menepi berbagai kerosakan organ disebabkan penderaan seksual tu. Okay, so guys, korang boleh google Jenny Hannes dan ayahnya di penyakit dissociative identity disorder ini. Tak tahulah guys macam mana dia boleh survive dengan traumatik sebagai kanak-kanak yang sangat teruk ni kan. Diceritakan ayah dia mendera beliau sama, tapi besoknya, dan ayah dia tahu dia sakit, dia menjerit ke apa, dia merayu ke, tapi esoknya ayah dia tak buat perkara yang sama guys. So you all semua kena jaga kita sama-sama kan, tengok kanak-kanak di sekeliling kita dan bertanggungjawab atas mereka semua. Okay, itu sahaja dari saya, Jenny Hannes, seorang survivor dan seorang pengidap dissociative identity disorder.